This call Alah. is now being Allah. recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak present bab 9 iaitu bab ekosistem. Bab ekosistem ni dia nak cerita pasal interaksi antara organisma. Daripada segi pemakanan, dia punya tempat tinggal semualah. Okey. Kita start dengan 9.1 iaitu komuniti dan ekosistem. Okey, interaksi ni bukan antara organisma hidup je, iaitu macam contohnya macam kucing dengan kucing. Bukan. Dia interaksi ni berlaku antara komponen hidup dan juga komponen bukan hidup. Okey. Komponen hidup kita panggil dia sebagai komponen biosis. Komponen bukan hidup kita panggil dia sebagai komponen abiosis lah. Jadi ekosistem dia adalah gabungan interaksi antara komponen biosis dengan abiosis. Macam tu. Habitat ni secara ringkasnya adalah tempat tinggal sesuatu organisma. Lepas tu kita nak cerita pasal spesies. Okay, spesies ni adalah organisma, sekumpulan organisma tu yang dia sama, serupa, dia boleh membiak dan dia boleh menghasilkan anak. Itu kita panggil dia sebagai spesies. Yang kedua, populasi. Populasi ni adalah sekumpulan organisma yang sama spesies dan dia hidup dekat habitat yang sama. Okay, maksudnya kalau ikan hidup dalam koral kan. Okay, bila banyak-banyak ikan dia tinggal dalam koral, itu kita panggil dia sebagai populasi. Okay, lepas tu komuniti. Komuniti ni adalah semua populasi organisma daripada spesies yang berlainan, dia hidup dalam satu habitat yang sama dan dia saling interaksi antara satu sama lain. Okay. Contohnya interaksi antara ikan dan juga apa di dalam laut ni? Contohnya ketam, macam tu. Okay. Lepas tu kita ada ekosistem. Ekosistem beberapa komuniti yang tinggal bersama dalam satu habitat saling interaksi antara satu sama lain termasuk komponen hidup dengan komponen bukan hidup. Okay, komponen hidup dalam laut lah. Kita bagi contoh dalam laut adalah contohnya macam ikan, ketam, udang. Seahorse, itu komponen yang hidup lah. Komponen yang bukan hidup contohnya air, coral tu bukan hidup. Udara, dalam air tak ada udara, ada tanah. Yang tu adalah komponen abiosis kita panggil dia. Lepas tu Nick ni ialah satu peranan organisma dalam ekosistem yang merangkumi tingkah laku serta interaksinya dengan komponen biosis dan abiosis di persekitaran habitatnya. Okey, contohlah kita bagi contoh ringkas. Contohnya macam memerang. Tingkah laku dia, antara tingkah laku dia adalah yang kita nak cerita ni adalah masa dia nak makan. Okey, memerang dia akan letak batu atas badan dia before dia nak cari makanan. Supaya bila dia dah dapat jumpa makanan dia tu, dia akan ambil batu tadi, dia akan ketuk dia punya makanan tu supaya dia boleh makan. Itu antara contoh tingkah laku. Okay, need ni ada dua, iaitu ekologi dan juga spesies. Ekologi, untuk need ekologi, peranan suatu spesies dalam persekitaran dia. Lepas tu need spesies, cara satu spesies berinteraksi dengan komponen biosis dan juga abiosis di persekitarannya. Okay. Boleh faham tak setakat ni? Boleh. Okay, mudah. Okay. Ekosistem terbagi kepada dua, iaitu biosis dan juga komponen biosis dan juga komponen abiosis. Biosis ada 3, pengeluar, pengguna, pengurai. Okey, siapa boleh bagi contoh pengeluar? Contoh pengeluar. Tumbuhan. Yes. Okey, pengeluar ni adalah sumber utama untuk apa namanya? Haiwan-haiwan. Okey, sumber utama. Sebab apa dia sumber utama? Siapa boleh bagi tahu? Cuba teka kenapa dia sumber utama. Luna kata sebab dia buat makanan sendiri. Betul, sebab dia boleh hasilkan makanan dia sendiri. Okey, lepas tu kita ada pengguna dan juga pengurai. Apa contoh pengguna? Siapa boleh bagi tahu? Ini lower form ni, yang 3 ni.
Aimi tolong jawab ya Aimi. Alamak, terkeluar. Belalang. Belalang, betul. Okay, pengurai, contoh pengurai. Leonard kata mikroorganisma. Betul. Mikroorganisma adalah contoh pengurai. Okey, itu adalah komponen biosis. Biosis mean benda yang hidup lah. Kan ada perkataan bio tu kan. So abiosis dia adalah kontras daripada biosis, iaitu abiosis ni dia berkenaan macam nilai pH, suhu, keamatan cahaya, topografi, iklim, mikro, kelembapan udara. Okey. So benda-benda ni penting sebab organisma tu dia kena sesuaikan diri dengan persekitaran dia tu. Faham tak? Maksudnya kalau cacing dia tak boleh hidup dekat tanah yang terlalu berasid. Dia kena pH dia kena neutral. Macam tu. Okey, kita nak bincangkan tentang komponen abiosis dulu. Okay, nilai pH. Mana datang? Lemak. Lepas tu nilai pH. Alamak. Okey, nilai pH ni, nilai pH tanah sangat mempengaruhi taburan organisma dalam satu habitat. Okey, kenapa kita kena ada tanah yang neutral supaya haiwan-haiwan tu dia boleh mengekalkan kemandian spesies dia. Okey, faham tak? Sebab kalau tanah tu berasid, haiwan-haiwan tu akan mati. So, tak pupuslah haiwan tu kan. Okey, lepas tu kebanyakan organisma dia boleh hidup dalam keadaan pH neutral. Bukan kata semua organisma tak boleh macam ni. Bukan kata semua organisma kena hidup dekat pH neutral, tak. Dia kebanyakan organisma hidup dalam keadaan yang pH neutral atau hampir neutral. Okey. Tanah dia merupakan habitat untuk cacing, organisma, bakteria, kulat dan protozoa lah. Lepas tu suhu. Suhu ni dipengaruhi aktiviti fisiologi tumbuhan dan juga haiwan. Okey. Maksudnya okay. Maksudnya kalau beruang kutub kita campak dekat Malaysia ni, confirm lah dia susah nak hidup. Faham tak? Sebab kalau perubahan suhu kecil tu untuk sesuatu organisma yang tak sesuai dekat tempat tu, dia akan menurunkan kadar metabolisme semua enzim yang memangkin tindak balas fisiologi. Faham tak? Betul. Betul ke cikgu? Betul. Betul lah. Okey, lepas tu saya nak cakap saya lupa pula. Metabolisme ni dia adalah proses kimia dalam badan kita. Contoh kalau kita campak beruang kutub utara tu dekat Malaysia, dia punya kadar metabolisme kan akan menurun. So proses untuk dia memecahkan molekul semua tu adalah proses metabolisme kan. So dia akan menurun. So bila dia tak boleh nak pecahkan makanan whatsoever molekul dalam badan kita ni, dia akan mati. Sebabkan lambat tu. Enzim kan sepatutnya dia mangkin, dia melajukan satu tindak balas tu. Dia mempercepatkan tindak balas tu. Macam tu lah. Ada certain organisma dia boleh hidup dalam julat suhu antara 20 hingga 40. Salah. Kebanyakan organisma dia hidup dalam julat suhu 20 hingga 40 darjah Celsius. Tapi ada organisma yang boleh dia diciptakan oleh Tuhan macam tu. Dia boleh hidup dekat suhu yang ekstrim. Okey, contohnya macam beruang kutub dia boleh hidup sehingga negatif 14 darjah Celsius. Contoh kalau macam rubah ni yang dalam gambar ni, dia boleh hidup dekat gurun yang suhu dia tu 45 darjah Celsius. Lepas tu keamatan cahaya. Keamatan cahaya dan juga tempoh cahaya matahari memancar di sesebuah kawasan tu dia sangat mempengaruhi taburan organisma, terutamanya tumbuh-tumbuhan yang menjalankan fotosintesis. Okey. Keamatan cahaya ni dia cenderungnya dia dekat tumbuhan lah, sebab tumbuhan ni kan dia memerlukan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. So dia sangat penting.
Okey, pokok tinggi yang terdedah kepada keamatan cahaya yang tinggi di kawasan hutan hujan tropika dia membentuk kanopi yang rendah, keamatan cahaya di bawahnya. Okey, tahu tak kanopi tu apa? Apa? Oh, tak tahu. Okey, tahu dah, tak tahu. Okey. Kanopi tu kan bila cahaya dekat atas, kalau pokok dia macam gitu-gitu dia gumpal-gumpal tu kan. Kan ada bayang-bayang tu kan. Bayang-bayang tumbuhan tu kan. Okey, kawasan yang tak terkena cahaya matahari tu dia panggil sebagai kanopi. Yang terlindung tu. Dia panggil sebagai kanopi. Okey, itu je. Lepas tu tumbuhan yang bersaiz kecil seperti paku pakis boleh hidup di bawah kanopi ni. Kawasan paku pakis dia boleh hidup dekat kawasan yang tak ada cahaya matahari, yang terlindung tu. Faham tak kanopi tu apa? Mak, tak dengar. Faham tak kanopi tu apa? Faham. Faham. Okey. Lepas tu kalau macam kat hutan tropika ni, kita punya tumbuhan hutan tropika tu kat Malaysia lah. Belah-belah Asia ni semua hutan tropika. Sebab kita kat sini kan panas. So tumbuhan-tumbuhan kita kat sini dia tinggi-tinggi berbanding tumbuhan-tumbuhan yang dekat barat tu. Tumbuhan-tumbuhan yang kat barat tu kita panggil dia sebagai hutan conifer. Dia dalam classification hutan conifer. Okay, conifer. Sebab dia hutan conifer ni kan dia beriklim sedana dan keamatan cahaya dia rendah. So dia kepadatan tumbuhan dia kurang. Okay, so tumbuhan dia kecil-kecil je gitu. Lepas tu topografi. Topografi ni adalah ciri fizikal bumi yang merangkumi altitude, kecerunan dan juga aspek. Altitude ni adalah ketinggian sesuatu kawasan. Lepas tu topografi ni kenapa penting? Sebab topografi ni akan tentukan kelembapan, suhu dan juga keamatan cahaya dalam ekosistem tu. Okay, so kalau semakin tinggi altitude, dia akan semakin rendah kelembapan relatif, tekanan atmosfera dan juga kandungan oksigen. Tumbuhan yang hidup pada altitude yang berbeza mempunyai jenis, saiz dan kepadatan yang berbeza. Okay, kalau tumbuhan tu hidup, kalau tumbuhan tu tumbuh dekat atas bukit, macam kat Cameron Highland tu, okay, dia punya saiz tu akan rendah sedikit kerana dekat atas tu kan kurang oksigen. So dia rendahlah sikit. Okay, sebagai contoh, pokok pin yang hidup di altitude yang lebih tinggi bersaiz lebih kecil daripada pokok meranti yang hidup di hutan hujan tropika. Macam tu lah. Okay, lepas tu kecerunan. Lereng bukit yang curam lebih mudah terhakis akibat pergerakan air yang deras. Okay, lepas tu lapisan tanah menjadi lebih nipis dan kering akibat bencana alam lah. Bencana alam macam contohnya banjir, tanah runtuh, gitu. Dia akan menjadikan tanah tu lebih nipis dan juga kering. Jadi tumbuhan tak sesuai hidup di lereng-lereng bukit ni. Tapi ada je, bukan tak ada, jangan risau. Ada, contohnya macam pokok-pokok berduri, pokok-pokok semalu tu dia hidup lah kat kawasan-kawasan macam ni. Okey, lepas tu aspek. Aspek dia merujuk kepada arah tiupan angin dan juga sinar cahaya matahari. So aspek ni ada dua, difokuskan kat dua benda, arah tiupan angin dan juga sinaran cahaya matahari. Lereng bukit yang menghadap ke laut lebih padat dengan tumbuhan berbanding lereng bukit yang menghadap ke daratan. Okay, lereng ini dapat taburan hujan yang lebih. Okay, lereng bukit yang menghadap ke laut ni, dia dapat taburan hujan lebih berbanding yang lereng bukit tu dia menghadap ke daratan. Faham kan? Lepas tu lereng, tak payahlah ni. Okay. Lepas tu kita masuk kepada iklim mikro. Iklim mikro merujuk kepada keadaan iklim bagi satu kawasan kecil yang berbeza daripada kawasan di sekitarnya. Okay. Iklim mikro ni kita boleh ambil contoh dekat bawah-bawah batu lah. Okay. Lepas tu iklim mikro bergantung kepada
suhu, kelembapan, keamatan cahaya, keseimbangan haba, tekanan atmosfera, senjatan air serta keupayaan tani menakung air di kawasan tersebut bagi mengekalkan kelembapan. Okey, kenapa iklim mikro ni dibincangkan? Sebab ada organisma yang tinggal dekat bawah batu. Okey, ada berlakunya ekosistem dekat bawah batu tu. Sebab ada kumbang. Diamlah. Okay, lepas okay. Contoh kan, ekosistem yang berlaku bawah tanah ni contohnya cacing dengan mikroorganisma. Macam tu lah. Sebab tu dibincangkan iklim mikro ni. Kelembapan udara. Lepas tu kelembapan udara dia adalah kuantiti wap air dalam udara yang mempengaruhi taburan organisma di dalam satu habitat. Okay. Kelembapan udara ni. Lebih banyak organisma mendiami kawasan yang berkelembapan tinggi. Sebab macam ni. Sebab apa yang cikgu? Ulang semula soalan. Lebih banyak organisma mendiami kawasan yang berkelembapan tinggi. Kenapa macam tu cikgu? Tengok daripada atas balik semula. Daripada atas. Oh ni. Atas mana cikgu? Turun bawah. Bawah. Okey. Soalan tadi tanya apa? Lebih banyak organisma mendiami kawasan yang berkelembapan tinggi. Okey, sebab kelembapan apabila kelembapan yang tinggi maka jadi kita perlukan untuk kelembapan udara tadi untuk fotosintesis. Organisma ni ada setengah yang ada kat kawasan yang kelembapan tinggi sebab dia memerlukan air untuk dia punya proses, untuk xylem gunakan, untuk dimasukkan dalam xylem. Okay. Boleh faham? Tentu. Faham kan? Terima kasih cikgu. Kawasan yang berkelembapan rendah nanti kandungan air dia kurang. Hanya certain organism saja yang boleh duduk kat situ. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Lepas tu kelembapan udara yang rendah dia akan meningkatkan kehilangan air dari stoma melalui transpirasi. Lepas tu keadaan ni dia akan meningkatkan penyerapan air dan garam mineral dari dalam tanah. Transpirasi memberi kesan penyejukan kepada tumbuhan bagi mengekalkan suhu optimum tindakan enzim. Okey. Okey, lepas tu kelembapan udara. Badan air kan dia ada saiz yang besar menyebabkan dia punya nisbah jumlah luas permukaan perisi padu tu rendah. Okey, kenapa dia punya jumlah luas permukaan perisi padu dia rendah? Sebab dia ada organ. Okey, so itulah sebab dia rendah. So kadar haba yang dibebaskan daripada kulit adalah rendah juga. Okey, contohnya macam kalau hari panas, badak dia akan berendam dalam air lumpur. Sebab air lumpur tu dia akan jadikan sebagai lapisan yang dia punya sunscreen lah. Badak ni dia boleh buat sunscreen dia sendiri. Macam tu. Sunscreen dia tu lumpur. Macam tu. Dia punya lumpur tu function dia adalah untuk lindungi kulit badak tu daripada sinar cahaya matahari. Dan sekaligus badak tu akan sejuk. Macam tu. Okay, nutrisi autotrof dan juga nutrisi heterotrof. Heterotrof. Siapa ingat autotrof tu apa? Siapa ingat? Luna, apa itu autotrof? Autotrof. Mana Luna ni? Luna.
Ni tidur Okay, tak apalah. Autotrof tu adalah organisma yang dia boleh buat makanan dia sendiri. Okay, heterotrof tu dia dapat tenaga tu daripada organisma lain. Okay, so nutrisi tu adalah cara organisma memperoleh tenaga dan nutrien daripada makanan yang dimakan untuk proses hidup. Ada dua jenis nutrisi iaitu autotrof dan juga heterotrof. Okay. Autotrof terbagi kepada dua. Photoautotrof dan juga chemoautotrof. Okay. Photoautotrof ni organisma yang mensintesis sebahagian organik daripada karbon dioksida dan tenaga cahaya. Maksudnya organisma ni dia memerlukan karbon dioksida dan juga tenaga cahaya untuk mensintesis dia punya makanan tu. Macam tu. Photoautotrof ni dia boleh sintesiskan makanan dia sendiri melalui fotosintesis. Contoh tumbuhan hijau. Okay. Chemoautotrof dia merangkumi beberapa jenis bakteria yang mensintesis sebahagian organik tanpa menggunakan cahaya. So perbezaan antara photoautotrof dengan chemoautotrof ni adalah chemoautotrof ni dia tak payah gunakan karbon dioksida. Tak payah gunakan cahaya untuk mensintesis dia punya makanan tadi tu. Dia hanya perlukan karbon dioksida. Tak payah. Itulah. Dia tak perlukan cahaya lah yang pasti. Tapi yang ni dia kena, photoautotrof ni dia kena guna cahaya. Okay, lepas tu chemoautotrof ni dia memperoleh tenaga melalui pengoksidaan bahan tak organik seperti hidrogen sulfida dan juga amonia melalui chemosintesis. Contohnya macam Nitrobacter spora. Okay, heterotrof ini adalah organisma yang dia boleh organisma yang dia kena dapatkan tenaga tu daripada organisma lain. Okay, contohnya macam kucing dia kena makan tikus untuk dapatkan tenaga. So dia terbagi pada tiga iaitu saprotrof, holozoid dan juga parasit. Saprotrof ni organisma saprofit yang memperoleh nutrien tu daripada bahan organik yang mati dan mereput. Basically dia ni adalah pengurai lah. Pencernaan dilakukan di luar badan organisma sebelum nutrien diserap ke dalam badan. Okay, kita boleh tengok bila kulat-kulat ni contoh dekat roti kan. Tu contoh pengurai kan. Dekat roti. Lepas tu roti tu kan dia akan jadi reput, dia koyak-koyak semua tu kan. Itu adalah disebabkan pencernaan yang dibuat tu. Lepas tu holozoid. Holozoid ni organisma yang memakan bahan organik pepejar yang kemudian mencernakannya dan diserap ke dalam badan. Yang ni yang biasalah kita tengok. Contohnya macam kucing. Okay, manusia dan hampir semua jenis haiwan adalah holozoid. Kita pun holozoid sebab kita makan ikan kan untuk dapatkan tenaga macam tu. Lepas tu pencernaan holozoid ni dia berlaku dalam badan. Kalau yang saprotrof ni dia berlaku luar badan dia. Kalau parasit parasit tu perumah. Okay, so parasit ni dia adalah organisma yang menyerap nutrien daripada perumah. Sebagai contoh kutu dan cacing pita yang menyerap nutrien daripada perumah iaitu manusia. Okay. Komponen biosis mengikut arah Stroff. Komponen biosis dia terdiri daripada organisma yang memerlukan tenaga untuk menjalankan proses hidup. Manusia dan haiwan memperoleh tenaga dengan makan organisma lain termasuk tumbuhan yang berfotosintesis. Oleh yang demikian, semua tenaga yang paling utama untuk semua organisma berasal daripada matahari. Komponen biosis terdiri daripada 3 kumpulan iaitu pengeluar, pengguna dan juga pengurai. So, cahaya matahari sebagai sumber utama. Kalau dalam
Rantai makanan sumber utama dia adalah pengeluar lah. Okey. Lepas tu pengeluar ni dia adalah autotrof yang mensintesis bahan organik daripada bahan tak organik. Pengeluar terdiri daripada tumbuhan hijau yang mensintesis glukosa daripada air dan gas karbon dioksida dengan bantuan tenaga daripada cahaya matahari. Okey. Itulah yang tadi tu. Yang tadi kita belajar tu. Itulah. Lepas tu pengguna primer. Pengguna primer herbivore yang memperoleh tenaga dengan makan pengeluar. Lepas tu yang ketiga, kita ada pengguna sekunder, iaitu dia carnivore yang makan pengguna primer atau omnivore yang makan pengguna primer dan pengeluar. Sekejap. Okay, pengguna tertier, carnivore yang makan pengguna sekunder. Kalau dalam rantai makanan kan, dia start dengan pengeluar. Lepas tu pengguna primer tu dia mesti herbivore. Pengguna yang ketiga tu, rantai makanan yang ketiga tu dia adalah pengguna sekunder. So pengguna sekunder tu dia mesti carnivore. Yang carnivore atau omnivore. Yang ketiga tu, yang keempat tu dia mesti carnivore. So pengaliran tenaga dalam rantai makanan. Organisma dalam sebuah ekosistem dia saling berinteraksi antara satu sama lain dalam bentuk hubungan pemakanan. Cara dia berinteraksi tu dalam bentuk pemakanan, hubungan pemakanan. Hubungan tersebut ditunjukkan dalam rantai makanan. Rantai makanan ni adalah urutan pemindahan tenaga dari satu arah strof ke arah strof yang berikutnya, bermula daripada pengeluar. Cikgu nak kelas sampai pukul berapa? Sampai habis sebab sempat tak? Sampai habis sebab Banyak lagi. Banyak lagi cikgu. Saya baru slide ke berapa ni? Mana? Sebab saya ada 78 slide. Baru slide ke berapa? Baru ke 34 cikgu. Cikgu nak habiskan malam ni juga ke? Sempat tak? Sempat tak? Nampak tak? Sempat ke tak ni? Aduh. Saya tak sempat je cikgu. Kalau saya habiskan separuh hari ni, saya sambung separuh esok boleh? Esok boleh cikgu. Lepas tu saya habiskan bab 10. Kejap, saya tengok. Sampai 9.1 habiskan? Boleh? 9.2 boleh cikgu. Boleh. Okey, kita sambung. Pengaliran tenaga dalam rantai makanan. Anak panah ni aliran tenaga tau. Okay, cara tenaga tu dipindahkan adalah dengan macam biasalah. Organisma A ni akan makan organisma B. Macam tu. So siratan makanan ni dia nak gambarkan pemakanan dalam sesebuah komuniti. Dia terbentuk daripada beberapa rantai makanan. Lepas tu organisma dalam semua rantai makanan saling bersandaran antara satu sama lain dalam aspek pemakanan. Dimulakan oleh pengeluar yang berfotosintesis dan ditukarkan cahaya daripada matahari kepada tenaga kimia dalam bentuk makanan yang disimpan dalam organ, contohnya organ akar, buah, batang atau daun. Ni adalah siratan makanan. So piramid ekologi ni dia nak tunjuk kat kita bila interaksi organisma tu berlaku kan ada pemindahan tenaga. Jadi bila pemindahan tenaga tu berlaku akan ada perubahan dekat organisma tu. Okey, macam tu.
Contoh kalau interaksi pemakanan berlaku, pemakanan itu berlaku, aras trof dia akan makin meningkat, bilangan individu, biojisim dan jumlah tenaga dia ni semua akan berubah. Lepas tu, dia basically dia macam classification lah. Bila interaksi pemakanan berlaku, organisma ni berubah, so dia punya kelas-kelas ni pun akan berubah lah, macam gitu. Okey, ini kita nak bincangkan pasal piramid bilangan. Okey, paling bawah sekali tu adalah pengeluar. So pengeluar tu dia punya tapak tu, kalau dalam piramid tu dia bawah sekali, dia besar. Sebab dia adalah dia yang paling utama. Okey, lepas tu bahagian seterusnya, kedua, ketiga dan keempat tu dia diwakili oleh primer, sekunder dan juga tertial. Okey. Semakin dia ke atas piramid tu, semakin besar dia punya saiz dan juga semakin kurang bilangan organisma dia. Lepas tu piramid biojisim. Piramid ni. Piramid ni dia menggambarkan biojisim yang boleh dibekalkan kepada organisma dalam aras trof berikutnya. Contohnya, jumlah biojisim pengeluar yang boleh dimakan oleh pengguna primer adalah lebih tinggi daripada biojisim pengguna primer dalam ekosistem. Macam tu. Begitu juga dengan jumlah biojisim pengguna sekunder adalah lebih rendah daripada pengguna primer. Lepas tu semakin tinggi bahagian atas piramid tu, semakin kurang jumlah biojisim per unit. Maksudnya kat sini, Cikgu apa maksud dia ni? Maksud apa? Ulang semula. Piramid biojisim ni. Yang contoh dia tu cikgu. Okey, maksudnya kalau dia punya pengaliran tenaga semakin lama, semakin ke atas, semakin berkurangan. Jadi orang yang di atas kena makan lebih banyak untuk dapatkan tenaga yang secukupnya. Lepas tu piramid tenaga. Sumber tenaga dalam ekosistem ialah tenaga cahaya dan matahari yang diserap oleh tumbuhan hijau untuk menjalankan fotosintesis dan menukarnya kepada tenaga kimia. Tenaga yang dipindahkan ke aras trof berikutnya apabila pengguna primer makan tumbuhan pengeluar. Tenaga yang ada dalam molekul makanan mungkin disimpan dalam tisu badan atau dipindahkan ke persekitaran dalam bentuk kumuhan seperti air kencing atau disingkirkan melalui tinja. Apabila molekul makanan itu diuraikan, proses respirasi dan tindak balas lain, sesetengah tenaga apabila molekul makanan diuraikan untuk proses respirasi dan tindak balas lain, sesetengah tenaga dibebaskan ke persekitaran melalui haba. Hanya sebahagian kecil saja tenaga dalam makanan itu dia akan ditukarkan kepada tenaga yang disimpan dalam tisu badan sebagai penambahan biojisim organisma tersebut. Ada 10% tenaga dipindahkan ke dalam trof yang berikutnya. 10% je. Dia makan banyak-banyak tu, makan organisma A makan organisma B. So organisma B ni, organisma A ni dia akan dapat 10% je tenaga daripada dia punya organisma B. Lepas tu 90% tu tenaga hilang ke persekitaran melalui haba, proses hidup, perkumuan dan juga penyahtinjaan. Jadi organisma yang berada pada trof yang lebih rendah mempunyai kandungan tenaga yang lebih banyak berbanding organisma yang ada dekat trof yang atas. Sebab contoh kan kalau Arnab makan rumput, so Arnab ni dia dapat 10% je dari 10% je tenaga daripada rumput tu.
Lagi 90% tu tenaga tu hilang ke persekitaran dia punya persekitaran. Lepas tu dekat proses hidup dia macam tu. Tu piramid tenaga. Lepas tu jenis interaksi antara komponen biosis. Sekejap ya. Kejap ni cikgu. Okay. Okay, kita sambung. Jenis interaksi antara komponen biosis. So komponen biosis tu yang 3 tadi tu. Pengeluar, pengurai dan juga pengguna. Pengeluar, pengurai. Pengguna betul-betul. Lepas tu saprofitisme ni. Ni adalah yang tadi tu. Yang yang jenis kulit tadi tu. Saprofitisme dia merupakan interaksi organisma yang mendapat makanan daripada organik yang mati. Organik yang mati. Contohnya cendawan yang tumbuh atas batang pokok yang mati. Lepas tu kita pergi simbiosis. Ini untuk refresh je. Simbiosis berlaku apabila spesies berlainan hidup bersama dan berinteraksi antara satu sama lain. Ni apa? So interaksi simbiosis ni ada 3, mutualisme, komensalisme dan juga parasitisme. Saprofit ni adalah dia termasuk dalam golongan parasitisme ni. Mutualisme ialah interaksi yang memberikan keuntungan kepada kedua-dua organisma. So dia mutualisme ni win-win situation lah. Lepas tu komensalisme dia interaksi yang memberikan manfaat kepada salah satu organisma tetapi dia tidak memudaratkan satu organisma lagi satu tu. Kalau parasitisme ni pula dia untung dekat sebelah pihak, sebelah lagi tu dia mudarat. Contohnya macam cacing pita ni kan dalam perut kita kan. So kita akan sakit perut tapi dia dapat nutrien dari dalam perut kita tu. Macam tu. Lepas tu pemangsaan. Interaksi yang melibatkan satu organisma pemangsa yang makan dan juga organisma lain. Iaitu interaksi yang melibatkan satu organisma yang makan organisma lain. Organisma yang makan tu adalah pemangsa, organisma yang dimakan tu adalah mangsa. Persaingan berlaku apabila organisma dalam satu habitat bersaing untuk dapatkan keperluan asas makanan, air, cahaya dan pasangan. Ini jenis interaksi tau, jenis interaksi kat sini. So kita boleh concludekan ada 3, saprofitisme, lepas tu persaingan, pemangsa. Okay, persaingan, interspesies. Persaingan pula ada 2 iaitu intraspesies dan juga interspesies. Persaingan interspesies dia adalah persaingan antara tumbuhan yang berlainan spesies untuk dapatkan cahaya matahari. Ini untuk interspesies. Intraspesies dia persaingan antara haiwan yang sama spesies untuk dapatkan pasangan supaya diorang boleh mengawal. So interspesies untuk tumbuhan, intraspesies untuk haiwan.
Okay, lepas tu kita pergi ekosistem paya bakau. Dalam ekosistem paya bakau ada komponen abiosis dengan biosis. Sekali lagi, biosis tu ada, komponen biosis tu ada 3 yang tadi tu, pengguna, pengeluar dan juga pengurai. Abiosis tu ada banyak yang nilai pH, suhu, kelembapan udara tu semua. Okay, komponen abiosis ekosistem paya bakau. Dia terdedah kepada ombak dan pasang surut air. Tanah yang lembut, berselut, berlumpur dan kurang pengudaraan. Terdedah kepada tiupan angin yang kencang. Kandungan garam di dalam tanah yang tinggi dan kepekatan oksigen yang terlarut yang sangat rendah di dalam air. Lepas tu, yang lain korang baca. Sorry ya. Lepas tu, ni komponen ekosistem paya bakau ni, binatang-binatang ni lah, binatang-binatang ni hidup dekat dalam paya bakau tu. Itu adalah komponen biosis. Okay, ciri penyesuaian dia, paya bakau ni, dia kalau nak tahu, dia boleh hidup dalam keadaan yang kering, yang macam mana kemarau, dan juga kalau banjir pun dia boleh hidup sebab dia ada ciri penyesuaian yang sangat bagus. Okay. Daun pokok bakau tu dia ada kutikel yang tebal, serta dia ada stoma yang terbenam. So stoma tu dia boleh kurangkan kadar transpirasi. Lepas tu pokok bakau juga dia ada daun sukulen yang dapat menyimpan air serta mempunyai struktur khas yang dikenali sebagai hidatot untuk menyingkirkan garam berlebihan. Macam tu. Daun yang tua dapat menyimpan garam dan akan gugur apabila kepekatan garam yang disimpan terlalu banyak. Daun pokok bakau ni yang tua, dia boleh simpan garam yang banyak. So, bila dia dah simpan garam banyak tu, dia akan gugur. Sebab pokok kan, dia tak boleh terlalu banyak garam. Nanti dia mati. Akar pneumatophore ni dia merupakan unjuran akar pendek dari permukaan tanah untuk pengudaraan di kawasan yang sering ditenggelami air. Akar ni dia bantu pertukaran gas antara akar yang tenggelam dengan atmosfera melalui lentisil. Contoh Avicennia spora. Lepas tu ciri penyesuaian ketiga iaitu akar jangkang. Yang ni akar jangkang tu yang ni. Tu. Dia tumbuh bercabang daripada bahagian bawah batang pokok bakau. Lepas tu akar ni dia cengkam tanah dengan kuat untuk berikan sokongan bagi melawan tiupan angin dan ombak yang kuat. Contoh tu Rhizophora spora. Lepas tu ada akar bani. Akar bani, yang ni akar bani. Dia sejenis akar dengan struktur kepingan yang menebal untuk menambah luas permukaan dasarnya. Akar ni dia boleh sokong tumbuhan di atas tanah yang lembut yang bersempadan dengan daratan. Itu contoh dia. Lepas tu biji benih. Okay, biji benih viviparity. Biji benih dia ni. Biji benih viviparity ni bercambah dan tumbuh semasa masih melekat pada pokok induk. So perkara ni membolehkan biji benih yang jatuh tercacak di atas tanah berlumpur dan tidak dinyanyutkan oleh ombak. Pengkolonian dan juga sasaran. Okay, pengkolonian ni tumbuhan dia akan mula menaklukki tempat yang belum diduduki, membiak dan membentuk koloni di kawasan tersebut. Kalau sasaran, setengah spesies tumbuhan yang
dominan di suatu habitat. Di suatu habitat, dia akan perlahan-lahan digantikan oleh spesies yang lain dipanggil sebagai penyesal. Ni contoh dia. Gambar tu boleh tengok dalam gambar. Okay, zon garis pantai. Zon garis pantai, dia paling terdedah kepada ombak yang besar. Zon ni ditumbuhi oleh spesies perintis iaitu pokok Avicennia spora, pokok api-api dan pokok perapat. Sistem akar yang meluas dan pneumatophore membantu pokok tu dia memerangkap lumpur dan bahan organik yang dibawa oleh air pasang. Lepas tu, perkara ini menyebabkan berlaku pengumpulan lumpur secara beransur-ansur. Oleh itu, tanah menjadi lebih tinggi dan padat. Lepas tu, zon tengah. Zon tengah dia terletak di sepanjang sungai berdekatan dengan muara. Lepas tu dia ditumbuhi oleh pokok Rhizophora spora, pokok bakar minyak yang mempunyai akar jangkang berselirat yang dapat memerangkap ranting kayu dan lumpur yang hanyut serta menyekat aliran arus air. Pemerangkapan lumpur menyebabkan pemendapan berlaku dengan lebih pantas. Tebing menjadi lebih tinggi dan kering kerana kurang dilimpahi air laut semasa air pasang. Tanah menjadi kurang sesuai untuk pertumbuhan Rhizophora spora. Sebaliknya, lebih sesuai untuk Bruguiera spora. So, Bruguiera spora ni dia menyesatkan dan menggantikan Rhizophora spora. Zon belakang terletak jauh ke daratan. Tanah menjadi lebih tinggi, keras dan hanya dilimpahi air laut semasa air pasang. Ditumbuhi oleh pokok Bruguiera spora, tumbuh merah, yang mempunyai akar banik untuk memerangkap lebih banyak lumpur dan kelodak. Proses pemendapan membentuk paya baharu yang mengunjur ke laut. Pantai yang lama semakin menjauh dari laut. Lepas tu tanah di pantai berubah menjadi daratan serta disesuai untuk pokok daratan seperti Nyah fruticans dan juga Pandanus spora. Pokok daratan dimenyesarkan dan menggantikan Bruguiera spora. Kepentingan ekosistem paya bakau. So, dia adalah sebagai zon perlindungan. Hutan paya bakau dia jadi penampan semula jadi bagi kurangkan kelajuan ombak dan juga angin yang sampai ke kawasan pinggir pantai. Hutan paya bakau dia jadi tempat perlindungan kepada ikan kecil, udang dan juga ketam daripada pemangsa dan pergerakan arus air serta ombak yang kuat. Hutan paya bakau dia jadi kawasan perlindungan juga dan tempat mencari makanan bagi pelbagai spesies burung yang bermigrasi, contohnya burung bangau. Lepas tu dia jadi sumber perikanan. Hasil laut seperti ikan, udang, ketam dan siput menjadi sumber pendapatan para nelayan paya bakau. Perairan di kawasan paya bakau menyokong industri sangkar terapung untuk menternak spesies komersial. Sumber perhutanan. Kayu pokok bakau ni boleh digunakan untuk buat sampan, perangkap ikan dan juga kerangka bangunan. Lepas tu kayu tu juga selain daripada benda-benda tu dia boleh buat kraft tangan. Lepas tu dia boleh jadi kayu arang untuk hasilkan sumber bahan api. Next, dia boleh jadi sumber makanan dan juga ubat-ubatan. Buah Avicennia spora dia boleh dimakan sebagai sayur. Kekacang pokok Avicennia tu dia boleh direbus dan dimakan. Lepas tu dia boleh hasilkan madu. Bunga dia tu dia boleh hasilkan madu.
Buah Sonorata spora dia digunakan dalam pembuatan bahan minuman. Buah Nyapaspora dia boleh makan. Dan air daripada buahnya tu dia boleh digunakan dalam pembuatan cuka dan juga nira. Kulit pokok Bruguiera spora digunakan untuk merawat cerit-berit. Cikgu dah 9.2. Okey, baik. Besok sambung lagi 9.2 sampai habis. Boleh ke? Okey cikgu. Okey, baik. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu.